Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dan sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersiaran langsung pada hari ini dan sesiapa yang berkelapangan juga boleh hadir ke Surau Al-Zahir, Jalan Maktab di depan Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada pengajian kita pada hari ini dalam tafsir surah Sad juzuk yang ke-23 ayat yang ke-11. Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab. Tentera yang sedikit di sana akan dikalahkan minal ahzab, daripada tentera-tentera sekutu, tentera orang kafir, kerana mereka memerangi Rasul. Mereka jumlahnya sedikit. Bila disebutkan ma, jundun ma nya ditakkidil qillah, nak berkata betul-betul sedikit bilangan mereka nak berbanding dengan tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-12, Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'adun wa fir'aun dzul autad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang orang-orang kafir dahulu perolehi. Mereka perolehi azab dan kehancuran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyatakan kadzabat qablahum, telah mendustakan sebelum daripada mereka orang-orang kafir Quraisy ini, kaum Nuh telah dustakan nabi mereka, kaum Ad telah dustakan nabi mereka, Fir'aun yang mempunyai kekuatan juga telah mendustakan kaum mereka. Kaum mereka telah mendustakan kaum mereka, dan juga Fir'aun telah mendustakan nabi mereka, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Zul Autad bermaksud yang mempunyai kerajaan yang tetap, yang kuat, ataupun Fir'aun Zul Autad yang mempunyai jamaah yang begitu ramai, tentera yang ramai. Sebahagian ulama tafsir menyatakan dinamakan sebagai Zul Autad kerana yutadu man yuridu ta'zibuhu bi arba'ati autad fi yadayhi wa rijlaihi wa yatruku hatta yamut. Kerana dia akan dipasak, seolah-olah dia akan diikat. Siapa yang Fir'aun nak seksa dia akan arba'ati autad, ada 4 yang diikat, iaitu 2 tangannya, 2 kakinya, dan dibiarkan dia sehinggalah dia mati. Wa Thamud wa qaum Lutin wa ashabul aikati ulaikal ahzab. Kaum Samud telah mendustakan sebelum mereka juga kaum Samud, iaitu mereka kaum Nabi Saleh, kaum Lut, dan juga ashabul aikah. Dipanggil Aikah ni pokok yang banyak, yang rendang. Mereka ini adalah kaum Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam, dipanggil ashabul Aikah. Ulaikal ahzab, mereka adalah orang-orang kafir yang mana mereka bersatu untuk memerangi Rasul mereka, menentang Rasul mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan mereka. Maka berhati-hatilah kamu wahai orang-orang musyrikin Mekah terhadap Nabi SAW. Takut menimpa kepada kamu apa yang telah menimpa kepada mereka sebelum daripada ini.
in kullun illa kadzdzaba ar-rusula fa haqqa iqab. Tidaklah setiap daripada kumpulan-kumpulan tentera-tentera ini ataupun umat-umat ini, umat-umat yang dibinasakan ini, melainkan mereka mendustakan rasul mereka yang Allah Ta'ala hantar kepada mereka. Fahaqqa iqab, maka pastilah mereka mendapat iqab, siksaan, hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Dan tidaklah menunggu orang-orang musyrikin Mekah ini, orang kafir Mekah, melainkan hanya dengan satu tiupan yang mana ditiup oleh malaikat Israfil. Pada hari tersebut maka semua manusia akan mati. Malaha min fawaq, dan tidak adalah pada ketika itu, tidak adalah tawaqquf wala tikrar, tidak ada tiupan berulang untuk kali yang kedua, melainkan tiupan untuk dibangkitkan manusia nantilah di akhirat nanti. Ibnu Abbas menyatakan malaha min fawaq, malaha min ruju', iaitu tidak ada diulangi perkara tersebut. Ulama tafsir mereka berkata, sesungguhnya as-sayhah, satu jeritan ataupun satu tiupan ini apabila datang, la tastakhiru walau fatratan qasiratan, tidak akan dilewatkan walaupun sedetik. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ. Orang kafir Mekah mereka berkata di atas jalan dengan cara memperolokkan, merendah-rendahkan orang Islam. Orang kafir kata apa? Mereka kata ajil lana, wahai Nabi kami, cepatkanlah kepada kami, wahai Tuhan kami, cepatkan turun kepada kami bahagian kami daripada azab seperti mana yang kamu janjikan kepada kami sebelum datangnya azab pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya perkara tersebut seperti mana yang Muhammad katakan, sekiranya perkara yang Muhammad katakan itu perkara yang benar menjadi realiti, maka kamu turunkan, segerakan azab kepada kami. Ulama tafsir menyatakan wa innama qalu hadza ala sabil istihza. Mereka menyatakan wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab, segerakan kepada kami azab kami sebelum datang hari hisab, sebelum datang hari kiamat. Sebelum datang hari kiamat, timpakan azab kepada kami, timpakan bahagian azab kepada kami. Sekiranya inilah perkara yang disebutkan oleh Muhammad. Mereka berkata perkataan ini sebenarnya adalah istihza, untuk memperolokkan Nabi. Seperti mana mereka selalu kata wa yasta'jilunaka bil azab, mereka minta kepada kamu wahai Muhammad untuk disegerakan azab. Ayat yang berikutnya, isbir ala ma yaquluna wadhkur 'abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Kamu ingatlah hamba kami Nabi Daud alaihi salatu wassalam, Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kamu ingatlah wahai Muhammad, isbir ala ma yaqulun, kamu bersabarlah wahai Muhammad atas pendustaan kaum-kamu kepada kamu, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong kamu untuk mengalahkan mereka. Imam As-Sawi menyatakan sebenarnya hadis ini adalah tasliyah, untuk memotivatkan Nabi SAW
dan juga untuk memberi satu gertakan kepada orang-orang kafir. Wadhkur 'abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Kamu ingatlah, wahai hamba kami Nabi Daud alaihi salatu wassalam, kamu ingatlah akan hamba kami Nabi Daud alaihi salatu wassalam, iaitu seorang nabi yang bersyukur kepada Allah, yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai kekuatan pada agamanya, kekuatan pada tubuh badannya. Kerana Nabi Daud alaihi salatu wassalam kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa kana yaqumu nisful lail. Nabi Daud alaihi salatu wassalam dia berpuasa, satu hari puasa, satu hari tak puasa. Hari ni puasa, esok tak puasa, lusa puasa, tulat tak puasa. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Dari segi semayang pula, ni kekuatan pada agama. Dia akan bangun pada separuh malam. Dia akan sembahyang, akan qiyamul lail separuh malam. Innahu awwab. Sesungguhnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal awwab adalah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hayyan menyatakan, perkataan orang musyrikin ini sebenarnya nak merendah-rendahkan agama. Allah Taala perintahkan kepada nabinya bersabar atas ujian, atas sakit, atas ucapan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut kisah-kisah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, di antaranya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, kerana mereka tidak disebut dalam surah sebelumnya, dalam surah As-Saffat. Dan selain daripada mereka, selain daripada Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Daud, Allah Ta'ala perintahkan kepada nabinya untuk bersabar di atas cacian mereka. Dan Allah Ta'ala menyebutkan kisah-kisah para nabi terdahulu, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, dan juga selain daripada mereka, dan apa yang didatangkan, disebutkan bagi mereka nabi-nabi yang lain. Maka bersabarlah sehingga Allah Ta'ala memberi satu jalan keluar kepada mereka. Maka pada ketika itu kesudahan mereka adalah sebaik-baik kesudahan. Ahsanu aqibah, sebaik-baik kesudahan. Seperti itulah juga kamu bersabar, maka kelak nanti urusan kamu adalah ila ahsani ma'al, sehingga kesudahannya juga kesudahan yang terbaik. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashiyyi wal isyraq. Iaitu Allah Ta'ala telah tundukkan bukit bukau kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam untuk mereka turut berserta bersama dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam pada waktu pagi dan juga petang. Tasbih bukit secara hakikat itu adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihi salatu wasallam. Tasbih seperti biasa, cuma kita tak dapat dengar dan tak dapat faham. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Wahai bukit bukau, awwibi ma'ahu wat-tayr, kembalilah bersama Nabi Daud alaihi salatu wassalam dan juga burung. Wat-tayra mahsyuratan kullun lahu awwab. Kami tundukkan kepada mereka juga satu burung, satu jemaah burung yang mana dia akan bertasbih bersama dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Setiap
daripada bukit bukau burung. Mereka kembali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih subhanallah dan juga taqdis, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menyatakan burung adalah mereka terbang, mereka bertasbih dengan satu tasbih, dan mereka pulang dengan tarji'. Pergi dengan tasbih, pulang dengan tarji'. Tarji' ini berulang-ulang zikir tersebut, tarji'. Idza marra bihi at-tayr wa huwa sabihun fil hawa fasami'ahu yatarannam bi qira'ati az-zabur yaqifu fil hawa wa yusbihu ma'ahu wa yusbihu ma'ahu wa kadzalika al-jibal asy-syamikhat kanat tarji' ma'ahu wa tasbahu tab'an lahu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir menyatakan burung bertasbih bersama Nabi Daud. Bukit bukau, burung bertasbih dalam keadaan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taqdis, tasbih. Ibnu Katsir menyatakan burung bertasbih dengan tasbih dia. Okey, burung bertasbih dengan tasbih dia. Apabila burung melalui satu tempat, wa huwa sabihun fil hawa, pada tempat tersebut dia bertasbih di udara, dia bertasbih di udara, fasami'ahu yatarannam, maka seseorang akan mendengarnya yatarannam, bertarannum dengan bacaan zabur, yaqifu fil hawa, dan dia akan berhenti di tengah udara. Wa yasbah ma'ahu, dan dia turut serta bertasbih bersamanya, bersama Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Seperti itu bukit bukau, dia akan tarji', mengulangi kembali bacaan tersebut bersama Nabi Daud alaihi salatu wassalam, wa tasbih, dan juga iringi dengan tasbih, iringi dia dengan tasbih. Awwab maknanya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syadadna mulkahu wa atainahu al-hikma wa faslal khitab. Kami kuatkan kerajaan Nabi Daud, tetapkan kerajaan Nabi Daud dengan haibah, rasa takut, memberi pertolongan, dan juga banyaknya tentera. Wa atainahu al-hikma wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Kami datang kepada Nabi Daud alaihi salatu wasallam hikmah, kebijaksanaan, iaitu kefahaman dan kenabian, an-nubuwah, wal isabah fil umur, dan juga memberi jawapan yang tepat dalam sesuatu perbicaraan, sesuatu jawapan. Wa faslal khitab, Allah Subhanahu wa taala juga mengurniakan kepada Nabi Daud alaihi salatu wasallam kalam yang jelas, yang dapat memberi faham kepada orang yang ditujukan soalan kepadanya. Imam Mujahid menyatakan isabatul qada wa fahmihi, iaitu isabatul qada, perbicaraan dan juga kefahaman dalam perbicaraan, iaitu betul pada perbicaraan. Isabatul qada. Imam Qurtubi menyatakan al-bayanul fasil bainal haqqi wal batil. Apa dia? Imam Qurtubi menyatakan penjelasan yang terang di antara hak dan juga orang yang salah. Okey? Al-bayanul fasil, hak menerangkan satu perkara pemisah antara hak dan juga batil. Ulama mufassirun menjawab, kana malakun Dawud qawiyan, sesungguhnya Raja Nabi Daud alaihi salatu wasallam seorang yang kuat, yang perkasa, aziz. Kana yusawwisuhu bil hikmah, dan dia, Nabi Daud alaihi salatu wasallam,
yuwaswisuhu bil hikmah wal hazam ma'an. Dia akan rasa was-was dengan kebijaksanaan dan juga dengan kesungguhan yang bersama dengan dia. Wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrab. Satu istifham, soalan yang pelik. Apa dia? Tidak dicampakkan. Ma yulqi. Ittasawwarul mihrab. Adakah datang kepada kamu satu berita perbicaraan? Ittasawwarul mihrab, ketika orang yang bertengkar dengan yang ditengkar telah memanjat satu mihrab, satu dinding tembok. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas daripada ini. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam hari Selasa ini, dalam hari Rabu ini, dan esok kita akan bincang dalam bab Bulughul Maram, dan juga satu bab yang lain dipanggil dalam satu kitab yang lain, iaitu Fiqh Syafi'i. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.